yang orang yang pandai baca Quran, orang yang jaga mulut dia, orang yang suka belanja orang makan. Yang keempat ialah orang yang excited nak tunggu bulan Ramadan. Maka 4 golongan itu semua, syurga amat merindui dia. Mulai pada sekarang pun syurga dah tunggu dah. سبيل الدموع سبيل مريب تنهد يا ضحكي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, syukur kita kepada Allah pada Allah Taala bagi kekuatan pada ustaz untuk ustaz sampai ke studio untuk bersama dengan anda semua. Bersama dengan anda semua. Okey, kita dapat sembang-sembang soal hati. Sekarang kita cakap soal hati. Sebab apa tuan semua? Kenapa kita kena banyak sembang soal hati? Sebab tuan semua, okey, Allah Taala dia tak nilai pada fizikal kita. Dia tak nilai cantik kita, hebat kita, kuat kita, pakai baju mahal, pakai baju yang harga 200-300 satu helai, yang sampai 1000 pun satu helai ni. Allah Taala tak nilai dah semua. Allah tak nilai pada hati kita dah semua. Hati dah tempat nilaian Allah Taala. Hati dah tempat tilikan Allah Taala. Hati dah tempat Allah Taala buat penentuan ke atas kita dah semua. Jadi kalau sebab tu dah semua, dan Rasulullah SAW ada beritahu dah semua, dalam diri kita ni ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Kalau baik daging tu, maka baiklah segala seluruh anggota kita. Kalau buruk hati kita, kalau buruk daging tersebut, kalau busuk hati itu, kalau tak jahat hati itu, ada jahat daging tersebut, maka jahatlah seluruh anggota kita, iaitu qalbu kita, hati kita dan semua. Yang ni kita kena jaga semua. Sebab tu dah penting sangat ulama-ulama tasawuf dan semua, dia ada kaedah-kaedah untuk menjaga hati kita ni. Sebab tu kan penting. Sebab tu dalam fardu ain, 3 ilmu kita kena belajar dan semua. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lah ilmu untuk menjaga hati kita semua. Diajar ulama-ulama, guru-guru, untuk guru dia ajar kita ni bagaimana kita nak jaga hati kita. Kita nak bimbing hati kita ni. Tanpa guru dan semua, hati kita tak dapat dibimbing. Kita nak bimbing sendiri, tak boleh tuan semua. Kita ni ibarat kalau hati kita dah rosak, hati kita dah kotor semua, kita macam mana kita nak betulkan hati kita kalau tanpa ada satu guru yang membimbing kita, satu guru yang boleh tahu hal ehwal diri kita, hal ehwal hati kita tuan semua. Payah. Kalau kita kotor semua, kita nak betulkan diri kita, tak dapat. Ibaratnya kita ni orang buta, nak lintas jalan, tak boleh tuan semua. Dia kena ada satu orang yang pimpin tangan kita untuk lintas jalan baru boleh. Jadi kena ada satu guru tuan semua untuk memimpin kita, untuk memimpin hati kita. Sebab tu masa ustaz dulu masa di pondok dulu bersama dengan tuan guru Haji Omar Bajah Semak, selalu dia hari-hari dia cakap bab hati, hari-hari dia cakap bab hati. Sebab ada hati awal, hati dah tempat Tuhan tengok, hati dah tempat Tuhan Allah Taala tilik, hati dah tempat Tuhan nilai dirimu, hati dah tempat Allah Taala segala-galanya. Dia tak tengok pada fizikal kamu. Mu pakai jubah cantik ke, mu pakai jubah mahal ke, mu pakai piyuh harga 200-300 ke, mu pakai ridak harga 200-300 ke, Allah Taala tak tengok situ. Allah Taala tengok pada hati kamu. Di sini dah tuan semua, kita takut dah semua. Takut ada orang yang bertindak baik di luar cantik, nampak cantik, tapi di dalam hatinya memang penuh dengan dendam kesumat, hatinya memang buruk, busuk dan semua. Kita takut dah. Jadi ustaz, tuan-tuan yang berkenan Allah Taala, biasa kita lepas sembahyang kita doakan, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah Ta'ala kan, kita minta Allah Ta'ala redha kita dengan syurga kita, dan kita minta Allah Ta'ala redha dengan syurga kita. Tuan-tuan tahu tak, kita sentiasa minta syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Kita minta Allah Ta'ala baikkan kita di dunia dan di akhirat. Kita minta hari-hari kita minta syurga kita minta syurga dan semua.
tak terfikir, tak tertanya ke dalam hati kita, adakah aku ni syurga merindui aku? Macam kita rindu pada orang lah, kita rindu pada orang pada mak ayah kita, pada pak ayah kita kena. Adakah dia rindu pada kita atau kita seorang rindu? Adakah aku ni bertepuk sebelah tangan ataupun dia juga bertepuk juga? Jadi sini tuan semua, syurga pun dia merindui kita. Syurga dia menanti-nanti orang ni. Ada 4 golongan ni, syurga menanti-nanti. Ya Allah, bila lah orang ni nak datang. Ya Allah, bila lah orang ni datang. 4 golongan ni datang. Dia suka sangat, dia merindui. Dan sekarang pun syurga dah merindui tuan semua kepada mereka ni tuan. Pertama tak banyak lama-lama tuan semua nak bagi tuan-tuan catat kan. Pertama, siapakah syurga merindui? Pertama adalah orang yang pandai Quran. Pandai baca Quran. Dia baca Quran dengan cantik, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya macam-macam, dengan alunannya, taranum cantik memang. Orang ni orang pandai Quran tu semua, maka syurga merindui dia. Dan juga dia sentiasa membaca Quran. Ya, hari ni kan paling tidak dia baca 100 ayat ke boleh. Kita boleh. Tuan-tuan pun sama juga tuan-tuan. Kita boleh juga tuan-tuan semua. Kita boleh juga nak membuatkan syurga merindui kita kena baca Quran. Ni kadang-kadang kita ni tuan semua, surat khabar kita boleh baca kan? Surat khabar kita baca. Sekarang ni dah tak ada surat khabar dah. Sekarang ni semua pakai handphone semua, pakai handphone. Handphone kita boleh tengok lama-lama. WhatsApp boleh tengok lama. Kita boleh tengok Facebook kita lama. Kita boleh tengok Telegram lama. Kita boleh tengok tu lama dengan ni. Tapi Quran kita tetap baca. Orang kalau kita buat macam tu semua, memang sahih. Syurga bukan nak dia nak rindu kita. Dia tak mau jumpa kita. Kalau boleh, ya Allah, biar lambat-lambat sikit orang macam ni. Biar lambat-lambat sikit orang ni. Tak payah, aku tak rindu dia. Aku tak suka dia. Aku tak rindu pada dia. Tapi dia rindu pada orang yang pandai baca Quran. Nak pandai baca Quran, kenapa dah so? Kena belajar. Ramai dah semua orang kita ni sibuk cari rezeki. Sibuk pagi petang siang malam, lupa nak baca Quran. Quran ada dalam kereta, ada setengah tu. Ustaz tengok anak murid ustaz. Quran ada dalam kereta. Quran ada dalam kereta. Sampai kulit Quran tu, kulit kat depan tu dah lusuh dah semua. Dah lusuh dan Quran dalam dia punya kelai yang kertas dia dah terbuka dah kerana terlampau panas dah semua. Kalau ikut tuan guru Jomah, tak boleh tu. Ada segi protokol kita letak Quran depan kita tu, depan dah tempat tinggi, okey dah tuan semua. Satu je, tapi letak tengah panas tu. Tak boleh tuan sekali segi protokol dia. Tak boleh. Dia Quran ni dia ada protokol dia, ada protokol dia. Ada protokol. Kadang-kadang kita Quran kita letak atas Quran kita letak kopiah kita kan. Kadang-kadang Quran kita letak tasbih kita atas Quran, kadang-kadang Quran kita letak pembaris, kita letak pen kita, tak boleh tu semua, tak boleh. Padahal Quran tidak boleh ada benda kadang-kadang tu. Tak boleh letak benda, letak kita tinggal. Tak boleh tu semua. Dan kita pula tahu semua, ramai orang yang bersusah payah cari rezeki pagi petang siang malam semata-mata nak dapat harta dunia yang tak kekal semua. Tetapi tu semua Quran dia tak lupa baca. Ramai ustaz jumpa, ramai semua yang jumpa baca Fatihah tak betul, baca Quran tak betul. Bacakan contoh Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita dengar ni, betul kita dengar. Kalau kita tak belajar, kita dengar, oh betul dah tu. Sebenarnya salah, banyak salah dah semua. Banyak salah tu. Kena belajar dah semua. Tak boleh Quran ni kena belajar. Nak jadi orang pandai Quran, kena belajar. Tuan-tuan ingat, di samping syurga merindui kita dengan kepada orang yang pandai Quran, pandai baca Quran, di samping itu juga semua, kalau tuan-tuan dan perempuan baca Quran, maka Quran akan merupakan menjadi teman kita, teman hidup kita dalam kubur. Kita masuk je dalam kubur semua, malaikat datang. Malaikat datang semua, ingat dah, 3 langkah je. Orang datang dalam kubur semua dah langkah. Keluarga kita dah pergi dah, 3 langkah je. 1, 2, 3, malaikat datang. Malaikat Munkar Nakir datang. Kalau ikut Tuan Guru Haji Mak Silah, dia kata apa? Kalau malaikat tu datang, Assalamualaikum Syahrin Abdul Rahman. Assalamualaikum Syahrin Abdul Rahman. Misalnya, Ustaz contoh nama Ustaz lah. Tak mau contoh orang lain lah. Assalamualaikum Syahrin Abdul Rahman. Akulah Basir Membasir. Ada kata, kami adalah Basir Mubasir. Maka mengikut Tuan Haji Mak Silah, dia kata, bila dia sebut akulah Basir Mubasir, dia bukan nak juga tuan semua. Mereka sama juga, cuma nama lain. Bila dia berada dalam satu keadaan yang lain. Keadaan macam mana? Keadaan orang yang beriman. Keadaan yang beriman, dia pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walai si anu.
kami adalah basir mubasir. Dia datang menceritakan, membawa berita yang gembira, tuan semua. Basir mubasir ni. Orang yang datang, malaikat datang memberitahu tentang berita yang gembira. Kalau macam tu tuan semua, memang sahih kita tidak akan disoal. Kalau disoal pun kita boleh jawab semua. Kita boleh jawab semua. Tapi kalau mengikut Tuan Guru Haji Muhammad kata, kalau malaikat tu datang, dua malaikat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai si anu, akulah mungkar wa nakir. Maka tuan-tuan semua, mengikut Tuan Guru Haji Muhammad dia kata, tunggulah kita. Memang soalan tak boleh jawab dah tuan semua. Kalau dia mengaku mungkar nakir tu, memang tak boleh jawab dah soalan tu. Dan memang kita akan diketuk tuan semua sampai hari kiamat. Kita akan diketuk dan akan dihukum sampai hari kiamat. Tetapi bagi orang yang baca Quran, yang pandai baca Quran, yang sentiasa baca Quran, di dalam kubur besok, mereka datang, walaupun basir datang pun nak soal kita, mereka kata apa? Quran kata apa? Wahai malaikat basir, wahai basir nur basir, kalau kamu nak soal orang ni, nak soal Syahri Abdul Rahman misalnya, kamu soal jauh. Jauh. Kenapa malaikat kata? Kenapa? Akulah kawan, sahabat baik dia. Kerana dialah sentiasa membaca akhlak Quran. Yang di mana dia inilah sentiasa membaca. Syahrir inilah sentiasa membaca Quran. Hari-hari. Misal. Hari-hari dia baca. Ini ada tahu semua. Orang pandai Quran. Dan di samping itu semua, dah malaikat soal jauh. Yang jawab bukan kita. Dia pula tolong jawab untuk kita. Dan di samping itu semua, di samping itu pula, syurga merindui kita. Bilalah Syahri Abdul Rahman nak datang ni. Bilalah, ya Allah, bilalah Syahri Abdul Rahman datang ni. Sebab apa? Sebab syurga merindui orang yang pandai baca Quran. Nak pandai baca Quran, kena belajar. Tuan-tuan, Ustaz nak beritahu, kalau kita boleh cari rezeki pagi, petang, siang, malam, sampai kita tak ingat langsung, tak ingat langsung tentang rumah tangga kita dan semua. Ni Quran ni boleh menyebabkan tuan-tuan semua, kalau kita tak baca dia, boleh menyebabkan dia akan diketuk-ketuk oleh malaikat, akan dipukul-pukul oleh malaikat tuan semua. Tulang-tulang rusuk kita akan berceragah tuan semua di akhirat besok. Kenapa tidak kita keluarkan masa kita untuk belajar Al-Quran? Oh, saya malu dah Ustaz. Saya dah 50 dah Ustaz umur ni. 50 dah Ustaz. Nak belajar macam mana Quran Ustaz? 50 dah malu Ustaz. Tuan-tuan, dengan kita tidak ada dasar untuk malu. Kita kena pergi belajar dan semua. Kalau kita boleh bertungkul lumus mencari rezeki, kenapa kita tidak boleh bertungkul lumus untuk akhirat kita? Rezeki dan semua setakat dunia aja. Mati kita mati. Kalau kita macam Ustaz mati, isteri Ustaz dapat duit. Dapat harta Ustaz. Kalau isteri Ustaz mati, Ustaz dapat duit. Tu je. Anak-anak dapat duit, dapat harta. Tu je. Tu setakat tu je, tak ada memberi apa-apa dah semua. Tetapi kalau kita belajar Quran, tu semua, ingat dah semua, satu huruf kita baca, kita dapat 10 hasanah. Rasulullah beritahu, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf tu Allah Taala bagi 10 hasanah. 10 hasanah semua, 10 kebaikan. Kalau kita sebut alam tarakai, alif lam mim tu dah kita dapat dah 30 dah semua. Alif lam dah dapat 30 dah semua kita dapat. Aduh. Ni untuk orang baca Quran. Syurga merindui orang yang pandai baca Quran. Yang kedua dah semua. Siapakah orang yang syurga merindui dia? Yang kedua ialah orang yang mulutnya ada insurans. Orang yang mulutnya insurans. Orang yang mulutnya tak leza lah. Dia jaga lisan dia. Sekarang ni tak pakai mulut dah semua. Sekarang ni pakai mesin lah. Sama lah semua tu. Sama lah. Sebenarnya sama je lah. Orang yang bagi lisan dia tidak menyebabkan orang tu sakit hati. Dia tidak menyebabkan orang tu rasa susah hati dengan kata-kata dia. Dia tidak menyebabkan orang tu berserabut dengan kata-kata dia. Dia jaga. Orang yang jaga lisan tu semua, maka tu semua syurga merindui juga. Duduk kat rumah, dia bercakap anak benda yang tertentu saja. Kalau dia tak bercakap, maka dia akan baca Quran, dia akan berselawat, dia akan berzikir, dia akan macam-macam tu semua. Dia cuba dia nak ingati Allah Taala, dia akan membasahi lidah dengan zikrullah. Tuan-tuan ingat, orang yang sentiasa berzikrullah, dia mati dekat keadaan tersenyum-senyum tak semua. Orang yang sentiasa berzikir kat Allah, berzikir dan semua, dia mati kadang-kadang tersenyum-senyum. Orang jaga lisan semua. Jaga lisan. Betul dah semua. Kalau tuan-tuan nak suruh Allah Taala, nak suruh nak suruh syurga merindui tuan-tuan semua, maka tuan-tuan kena jaga lisan. Zip mulut kita ataupun bayar insurans untuk mulut kita dah semua. Jaga dah semua, jaga lisan kita. Sekarang ni tak pakai lisan dah, kita pakai lisan. Sama ya, ada setengah ulama kata sama je. Sebelah tu lisan kita je.
Tulisan kita adalah merupakan lisan kita. Ditambah-tambah sekarang ni, sekarang ada vaksin nak keluar, yang anti-vaksin, yang puak-puak anti-vaksin kata macam-macam, yang puak-puak vaksin kata macam-macam. Ni puak-puak Wahabi kata pada puak-puak ahli sunnah wal jemaah, ahli sunnah jemaah kata pada puak Wahabi kata macam-macam, bergaduh. Puak-puak Syiah kata pada puak Wahabi, puak Wahabi kata pada puak Syiah, puak Khawarij kata pada puak Wahabi, macam-macam, bergaduh semua. Ni sehingga kita keluar, kita lafazkan satu perkataan yang mana tuan semua telah menyebabkan syurga tidak merindui kita, bahkan syurga tidak ingin kepada kita tuan semua. Hati-hati sikit, hati-hati sikit. Kita nak kawan, kita kawan. Jaga hati kawan kita dengan lisan kita. Kita ada jiran, jaga hati jiran kita dengan lisan kita. Kita ada tetamu, jaga hati tetamu kita dengan lisan kita. Kita ada adik-beradik, kita jaga hati adik-beradik kita dengan lisan kita. Tambah kita dengan mak bapak kita, jaga hati mak bapak kita dengan lisan kita. Kerana lisan dan semua sama ada syurga merindui kita atau kita akan dihumbakan oleh Allah Ta'ala masuk neraka. Yang kedua, yang ketiga dan semua, siapakah golongan kan? Siapakah syurga merindui mereka? Yang ketiga ialah orang yang suka belanja orang makan. Orang yang suka belanja orang makan. Berebut, pergi makan berebut lagi bayar. Tu best, tu bagus. Ni tak nak bayar, Pak Dian dia tengok handphone, tak nak bayar tu tengok. Saya nak pergi makan, tapi tak nak bayar, tengok handphone. Dah bayar dah. Dah bayar. Allah terima kasih Pak. Tu makan. Kalau ikut tuan guru Haji Omar Abjad semua, Ustaz ingat lagi tuan-tuan, masa kat pondok tu, mu kena ingat awal. Awal ni maksudnya setakat ustaz aja pada anak murid dia semua. Mu kena ingat awal. Kalau mu pergi makan, mu ada niat dalam hati mu nak suruh orang tu belanja mu makan, maka Allah satu titik hitam sudah tertitis dalam hati kamu. Dalam hati kamu sudah satu titik hitam tertitis daripada hati kamu. Ni tuan semua. Sebab tu masa ustaz kat pondok tuan semua, duit ada semua. Duit tak ada. Ustaz ada duit tak ada. Duit ada bukan hanya nak makan, duit tu untuk makan tengah hari ataupun tu je. Sampai malam kat pondok dah semua tak ada duit. Kawan ajak makan ustaz tak pergi. Baik Haji main jom kita pergi makan. Haji kita makan. Pergilah insya-Allah. Mereka kalau dia insist sangat, dia ajak sangat, dia pegang tangan sampai pegang tangan tu kadang ustaz kata maaf lah, tak ada duit. Tak apalah, aku belanja lah. Tak apa, anak belanja, tak apa. Tu kita pergilah. Kalau dia ajak kita pergi makan, dia tak kata gitu, ustaz tak pergi dah semua. Kita takut pesanan guru tadi. Guru kata kalau kita niat nak suruh orang tu makan, orang tu niat suruh orang tu pula belanja, kita makan, maka satu titik hitam sudah tertitis dalam hati kita dah semua. Kalau hari ni orang belanja makan, kita hari ni kita suruh orang tu belanja kita makan, esoklah macam lusa lah habis. Makin lama pekat lama khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, insyaallah Allah Taala khatamkan khatamallahu ala qulubihim, hati kita. Allah Taala tutup pendengaran kita, tutup mata kita untuk dapat benda-benda yang kebenaran. Pergi belajar kitab tak boleh nak masuk, pergi belajar kitab tak boleh nak ingat, pergi dengar benda yang baik kita tak boleh dengar benda yang baik. Dengan azam kita tak tahu je. Ni tuan semua tanda hati kita sudah tertutup. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita pergi makan boleh tuan semua. Kadang-kadang kita pergi makan macam gini. Kita makan dengan anak-anak kita ni. Kita tengok ada satu makcik dengan pakcik. Boleh tuan semua. Masukkanlah dalam akaun kita. Tengok pakcik tu makan, pakcik dan makcik makan, tengok. Pakcik dan makcik makan. Panggil Tokey dah. Okey. Saya mau bayar itu satu meja. Boleh satu meja. Okey. Panggil Mamak dan sini. Okey. Meja itu saya mau bayar. Dia makan apa pun, masuk SAB account. Okey, boleh. Kita buat macam tu. Kalau kita buat hari-hari tu semua, hari-hari kita buat. Tuan-tuan, habis paling tidak kita kata RM20. Kalau kali dengan setahun, kali dengan sebulan, baru RM600. Tapi takkan hari-hari kita makan kedai kan? Macam ustaz bukan hari-hari makan kedai. Kadang-kadang kalau pergi gym balik tu agak rasa lapar, singgah kedai sekejap. Kalau tak pergi gym, ustaz tak pergi kedai. Tak pergi kedai. Kalau pergi jogging kat taman, rasa lapar, singgah kedai tu je lah. Jadi bila kita gitu, kita nampak orang makan. Kita pergi, nampak kadang-kadang nampak gad, kadang-kadang pupak Bangla ke, makan seorang-seorang makan nasi, belanja dah makan semua. Orang macam ni semua, orang yang suka orang belanja makan, atau kita tak mau belanja kat kedai, kita panggil makan datang, jiran kita datang pergi rumah, kita panggil anak cucu kita, panggil makan kat rumah kita beli lauk sedap-sedap, beli udang, beli ketam, beli soto, kita belanja dan makan, bagi dia makan sedap. Sama juga semua. Orang macam ni, syurga merindui dia. InsyaAllah. Boleh dah?
Boleh buat dah, boleh buat dah. Tak perlu mahal, tak perlu kita mahal dah semua. Kita pergi kedai-kedai biasa. Breakfast sarapan pagi tengok orang tu mana, tengok tu tak ada seorang tu dah. Ni kadang-kadang makcik dah datang, makcik datang minta jual tisu, orang buta macam mana. Tak kira lah dia sindiket tak sindiket pun tak kira dah semua. Kita fikir, kalau ikut tuan kita fikir dah semua. Kenapa dia datang jumpa kita? Kenapa dia datang jumpa kita? Adakah dia sengaja datang jumpa kita tak? Bukan dah semua. Semua dia adalah daripada kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah plan dah kita datang jumpa kita. Jadi kita kena ingat dah semua. Kalau kita, sebab tu Tuan Guru Haji Maksudlah kata, kalau mu nampak dia, kalau mu nampak makhluk, memang mu akan marah pada makhluk. Tapi cuba mu nampak Allah Ta'ala, maka kamu tak nampak. Kamu tak marah pada Allah Ta'ala. Baru kamu tak marah pada makhluk. Kalau kamu nampak makhluk, memang kita marah. Apa ni? Ni sindiket ni. Buat tisu hari-hari buat tisu. Orang yang sama buat tisu. Kalau kita nampak dia, tapi kalau kita nampak Allah Ta'ala, dia datang ni, walau singkat dan sedikit pun, dia datang ni siapa? Siapa yang menggerakkan kaki dia? Siapa yang menggerakkan hati dia? Siapa yang menggerakkan kaki tangan dia untuk datang jumpa kita? Allah SWT. Jangan lepas peluang ni. Ni satu penghargaan Allah Ta'ala kepada kita. Kita nampak kita rugi dah semua. Kita nampak kita rugi, kita bagi kadang-kadang. Aku nak makan, kau dah sibuk datang, kita Allah. Ni banyak kedai Ustaz nampak ni. Ustaz kadang kita tengok ni. Orang pergi kadang-kadang ni, budak-budak makan sedap makan depan, datang tisu lah, bagilah kita RM5 ke RM3 bagilah. Ni, tak bagi. Suruh pergi. Tak ada. Ustaz kan berhati dalam satu kedai tu berapa orang yang bagi. Kadang kita tak terima, tak rasa sebab apa? Sebab kita nampak makhluk. Hati kita ni penuh dengan dunia dan semua. Tuan Guru Haji Mas tadi kata, di dalam hati kamu, di dalam hatimu tidak ada dua cinta. Kalau cinta pada Allah, maka makhluk tak ada dalam hati kamu. Tapi kalau kamu cinta pada makhluk, maka Allah tak akan ada dalam hati kamu. Tapi kalau kerana kita ni hari-hari kita ni dibebankan oleh makhluk, oleh dunia dan semua, kita tak nampak benda tu. Turun subuh, bangun subuh sampai balik malam dengan dunia kita, dengan cari harta, sehingga kan kita lupa nak pergi baca kitab. Kita terlupa dengan fardu ain. Kita terlupa nak pergi baca Quran. Kita terlupa nak pergi baca benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni sampai ke akhirat. Sebagai bekalan kita pada akhirat. Semayam kadang ada setengah tak betul semua. Kita takut gini. Cari dunia je. Ustaz cari juga dunia semua. Ustaz cari juga duit. Ustaz sama juga. Ustaz pun rasa nak naik kapal terbang. Ustaz rasa nak naik kereta. Ustaz rasa nak makan sedap. Semua tu kena cari. Tetapi jangan lupa dengan akhirat kita. Sebab tu semua. Sebab apa? Sebab akhirat lah abadan kekal abadi semua. Kalau kita cari yang dunia, kita tak dapat akhirat, rugi dah semua. Dia kena pandai. Nak seimbang takkan seimbang. Ustaz takkan seimbang. Ustaz kata takkan seimbang, tak ada setengah waktu. Kita kena seimbang atas dunia dan akhirat. Tak akan seimbang tu semua. Memang takkan lebih pada dunia, pada akhirat. Tak percaya, tengok tidur tuan-tuan berapa jam. Allah Ta'ala bagi 24 jam, patut 12 jam untuk ibadat dan semua. 12 jam. Kalau betul-betul tuan-tuan nak 50% dunia dan 50% akhirat, bagi 12 jam untuk ibadat. 12 jam je untuk dunia. Boleh? Siapa nak? Lepas main, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun. Tak sempat nak baca ayat kursi, tak sempat nak doa, tak sempat nak baca subhanallah, tak sempat. Sebab apa? Kata nak 50-50 kan? Tak boleh jadi. Okay? Orang yang ketiga, yang dirugi oleh syurga ialah orang yang suka membelanja orang makan. Okay, kena ingat Tidak mesti kat kedai, kita buat makan kat rumah, jemput orang makan. Boleh, jemput jiran kita makan, jemput orang miskin makan, jemput anak yatim makan. Boleh dah semua insyaAllah. Tak perlu buat kita buat majlis. Panggil 4 orang, 5 orang datang. Budak tahfiz ada kat mana, gila-gila. Okay, minggu ni saya nak 5 orang. Beritahu Ustaz. Ustaz hantar 5 orang, saya nak belanja budak tahfiz makan kat rumah saja. Minggu depan, 5 orang pula. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah insyaAllah. Okay, yang keempat dah semua. Yang keempat, siapakah manusia yang di syurga merindui dia? Masya Allah, tabarakallah dah semua. Siapa? Boleh teka tak? Boleh teka. Pertama, orang yang pandai Quran. Yang kedua, orang yang jaga mulut dia. Yang ketiga, orang yang suka bagi orang makan. Belanja orang makan. Yang keempat, tuan-tuan, kita rasa tak sabar-sabar. Kita kata tak sabar-sabar dah semua. Nak tunggu datangnya Ramadan. Kita tak sabar-sabar tunggunya nak datangnya Ramadan. Ni tak lama dah. Ni bulan apa dah? Tak lama masuk bulan Jenah. Bila bulan Rejab, masuk bulan Syaban. Masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan. Orang yang tak sabar-sabar nak tunggu datangnya bulan Ramadan, merindui bulan Ramadan, excited nak tunggu bulan Ramadan tu semua, orang ni dirindui oleh syurga. Ni dah.
Bila masuk saja bulan Rejab, dia terus berpuasa. Dia buat persiapan dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan qiyamul lainnya. Masuk bulan Syaban, makin dia up lagi. Dia up lagi. Masuk bulan Ramadan, terus dia berganda-gandakan lagi amal ibadat. Orang ni tuan semua dirindui oleh syurga. Ni kita tak lama dah. Mungkin bulan 4 atau bulan 3 kita akan masuk. Kita akan berpuasa dan semua. Ini tak lama dah. Ini bulan 12 kan. Bulan 12 tak lama dah. Sama ada bulan 4 atau bulan 4 tak silap kita akan berpuasa. Kita rasa gairah lah. Segera yang mana tak ganti, yang perempuan-perempuan yang ABC pada bulan Ramadan begini, ganti dah. Kenapa ganti cepat ni? Sebab aku dah tak sabar nak tunggu bulan Ramadan. Aku tak sabar tunggu bulan Ramadan ni. Kenapa kau ni dah siap beli sejadah apa semua? Oh, aku dah tak sabar tunggu bulan Ramadan. Nak pergi semayang di masjid di surau. Sebab kita ni dalam Covid lagi, aku kena bawa sejadah pergi masjid. Kita dah siap beli. Kalau dia sakit lutut, beli sejadah yang tebal-tebal tu. Beli sejadah. Kita dah buat persiapan dah. Buah kurma beras tak beli dah. Cuba makan kurma ni. Makan kurma awal-awal lagi. Cuba makan bila bulan Ramadan ni. Nak makan bulan Quran dah. Dah cuba menghafalkan surah-surah. Menghafalkan doa-doa pada bulan-bulan Ramadan. Itu adalah orang yang merindui, excited nak jumpa bulan Ramadan. Jadi 4 golongan ni tuan semua. Orang yang pandai baca Quran, orang yang jaga mulut dia, orang yang suka banyak makan. Yang keempat ialah orang yang excited nak tunggu bulan Ramadan. Maka 4 golongan itu semua, syurga amat merindui dia. Mulai pada sekarang pun syurga dah tunggu dah. Bila ya Allah, syurga minta bila ya Allah. Ya syurga, mereka 4 orang dia akan datang. Aku rindu. Apatah dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada 4. Ada salah satu dah cukup dah. Tuan-tuan. Tuan ni suka orang bagi makan. Sudah cukup dah menunjukkan syurga rindu. Apatah lagi kalau tuan-tuan ada keempat-empatnya. Ustaz Azam mudah je nak ada keempat-empat. Pertama, pandai Quran. Kita baca Quran. Baiklah. Ke mana pergi bawa Quran. Bawa Quran. Atas kapal terbang, atas kereta, atas kat mana, kat semeriti R&R. Buka mana? Lepas kita makan, buka Quran sikit baca. Sebelum berlepas kita baca Quran. Yang kedua, jaga mulut. Diam. Banyak ke zikir. Jangan duduk main mesej-mesej macam-macam. Duduk marah pada tu, marah pada ni. Tak payah. Yang ketiga dia, belanja makan. Sampai ke arat-arat tengok dia pakcik dia makan. Okey. Kita belanja dia makan. Ataupun kalau arat-arat ni payah tuan semua. Pasal dia kena bayar akad. Kita pergi duduk sebelah dia. Okey. Pakcik beli apa dia? Beli nasi lemak. Nasi lemak apa? Nak telur. Tambah lagi kat ayam. Tak ada duit dah. Tak apa, saya belanja. Bagi duit. Boleh. Kita boleh buat sebenarnya. Tak susah tuan semua. Jangan ingat bila kita belanja orang makan, kita rasa kita rugi. Tak tuan semua. Tak. Kita bagi orang makan sekali, 10 kali Allah Ta'ala akan bagi makan kat kita. RM10 kita keluar untuk orang makan, RM100 Allah Ta'ala akan bagi kita. Cuma bila wallah alam. Dan yang keempat tuan semua ialah orang yang excited tunggu bulan Ramadan. Dan bulan sekarang ni kita dah masuk dah, tak lama dah ni. Tak masuk Rejab. Dah masuk bulan Rejab, kita nampak dah suasana. Kalau di KL tak tahulah. Tapi kalau di Kelantan, masuk bulan Rejab, dah kedai-kedai tepi-tepi jalan dah start jual naik bak, tak jual makanan, nasi solok lada dengan nasi khabu, macam-macam jual dah semua. Akoknya macam-macam di Kelantan, di KL. Ustaz selama di KL ni tak jumpa macam suasana macam sebab orang KL ni sibuk dah semua. Tapi sibuk dah semua, jangan lupa dah semua kena belajar. 3 ilmu kena belajar dah semua. Sibuk macam mana kena belajar. Takut apa dah semua bila dah sampai kat tenggorok. Dah sampai kat tenggorok, dah tak ada dah semua. Dah masuk dalam kubur, apa kita akan kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Inna kunna ya Allah, kami dengar dah ya Allah. Rabbana absarna, kami tengok ya Allah. Wa sami'na, kami dengar dah yang dengar. Dengar apa? Semua apa dah. Sekarang ni Allah Ta'ala pilih apa? Kembalilah aku ke dunia ya Allah. Dah aku nak buat ni, Tak ada dah. Tak ada. Ingat dah semua. Masa mati tak kira usia dah semua. Ada yang umur sampai umur 120 tahun tak mati ada. Ada yang umur 12 tahun mati, ada yang umur 30 tahun mati, ada umur 40 tahun mati, ada umur 50 tahun mati. Tak mati atas katil, mati jatuh bangunan. Tak mati jatuh bangunan, mati kena himpit lori. Tak mati kena nanggak ke motosikal. Tak mati kat rumah, mati kan aksiden. Macam-macam berlaku semua. Macam-macam Allah Ta'ala boleh buat, kita tak tahu bila kita mati. Jadi tuan semua, belajar 3 perkara ni. 3 perkara ain. Pertama tuan semua, akidah. Tauhid kena belajar tu semua. Banyak orang belajar. Kalau tak tahu tempat belajar, beritahu ustaz. Ustaz boleh beritahu kat mana. Jom join ustaz. Ustaz pun belajar juga. Yang kedua, fiqh. Fiqh tu semua. Fiqh. Yang ketiga, tasawuf tu. 3 perkara ni. Dan dalam 3 ilmu ni, yang paling utama sekali adalah tauhid tu semua. Penting tu semua.
Okey, insya-Allah itu saja tuan semua untuk tuan-tuan semua. Okey, jangan lupa pukul 11.30 ni ada payung ilmu payung Allah Taala bagi anda yang masih belum daftar, boleh daftar. Ada link boleh daftar insya-Allah. Dan juga saya akan bagi bonus pada tuan semua. Bonus apa tuan? Bonus untuk siapa yang join ilmu payung Allah ni, satu bonus Ustaz akan bagi iaitu doa Futuh Jibril alaihissalam. Doa Futuh Jibril alaihissalam ni kalau tuan baca dia, hati tuan akan bersih. Bila hati tuan akan bersih, Allah Ta'ala sayang pada anda. Bila Allah sayang pada anda, apa dah semua, tuan minta semua, Allah Ta'ala akan bagi. InsyaAllah tuan. Tabarakallah. Sebab tu panggil doa Futuh Jibril. Futuh tu terbuka. Terbuka dah semua. Terbuka dah semua. Okay, yang di mana? Di mana maksudnya? Kita letak situ ialah, kalau kita doa, maka hati kita akan terbuka. Bila kita doa, rezeki kita akan terbuka. Bila kita doa, pelarisan, laris perniagaan kita. Bila kita doa, perlindungan akan terbuka ni semua. Bila kita buka, kita doa dan semua, kita doa tu, maka terlindung kita dari kejahatan manusia. Inilah tuan semua, kita doa sikit sebelum kita berundur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami 4 golongan tadi yang mana syurga meridai kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adana ma wasallallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.